Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT, pemilik sekalian alam ini. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Mengetahui dan Maha segala-galanya. Alhamdulillah, sangat-sangat kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak terhingga. Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya, ke atas sahabat-sahabatnya. Begitu juga alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ini, pagi Minggu ya. Allah beri kita ruang dan peluang untuk bersama-sama di dalam kuliah online. Syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuliah online pada pagi ini adalah anjuran daripada Surau Kerja Raya. Setiap minggu ya, Surau Kerja Raya memberi ruang dan peluang kepada kita semua muslimat semua untuk berkuliah online. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah anugerahkan pada Surau Kerja Raya dan orang-orang yang terlibat dengan ini bersentiasa diberi Allah kesihatan yang sangat baik dan rezeki yang murah dan diberkati, khususnya kepada sahabat-sahabat kita Encik Murtada yang menguruskan yang berkaitan dengan program kita ini. Begitu juga dengan Hajah Junaidah, Mek Hafsah, dan saya rasa sudah ada bersama kita pada pagi ini. Alhamdulillah ya. Dan tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan FB semua yang saya rasa dah ramai, dah bergayut, dah atas tu saya nampak ya. Sebahagiannya saya kenal walaupun tak ada nama kat situ, tapi kenal, baru bisa melihat wajah-wajah muslimin-muslimat semua dalam FB masing-masing ya. Alhamdulillah, saya nampak kita sudah ada Intan Zurina, kita sudah ada Fatimah Ayub, Habibah Rasul, Kamarujan, Rakiah Abdul Rahman ada bersama kita pada pagi ini ya. Okey, ada Junaidah Abdul Kahar ya. Okey. Dan juga yang pertama awal tadi sahabat kita iaitu Nazar yang buat seketika ini menggantikan Yanti yang kurang sihat. Alhamdulillah, terima kasih Nazar bersama dengan Eda ya. Terpaksa kita kena ada pembantulah ataupun penggantilah kepada Yanti yang kurang sihat. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan sahabat kesayangan kita itu kembali pulih seperti sedia kala ya, insya-Allah. Muslimin-muslimat semua, kita ada Nora An-Nur Umar, kita ada Opah Azna ya. Alhamdulillah, kita ada Intan Zurina, kita ada Nazak, kita ada Nur Hawati, Nuryati Bangi, Yang Kalsum Umar. Okey, kita ada Zahara Haji Leman, kita ada Laila Ella ya. Okey, lain sangkut-sangkut Jun Jakab. Ada Maznah Muhammad, kita ada Edah Nur. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Hajah Nani, kita ada Fatimah Ayub, dan kita ada Habibah Rasul, kita ada Nik Roslina. Nik Roslina Karim. Okey, kita ada Kamarujan, kita ada Eda, kita ada Maznah Mak Desa ya. Terima kasih banyak-banyak. Eda pun dia cakap tadi dia nak ke hospital sebab untuk suntikan vaksin. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan dia dan juga urusan kita semua ya pada hari ini ya. Mudah-mudahan tak ada sangkut-sangkut. Kalau lain kejap sangkut-sangkut, tapi insya-Allah urusan yang lain berjalan dengan lancar. Kita ada Nuriza, kita ada Nur Azmah Syafi'i. Alhamdulillah ya, selamat berjoin bersama kami. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuliah SKR kita ini alhamdulillah selalunya orangnya tak berapa ramai lah, tapi tak apa, seolah-olah macam kuliah untuk keluarga sahaja ya. Tak apa, tak ada masalah. Kita ada Nur Hawati, kita ada Kamkama, kita ada, sebab dia ada gangguan
Okey. Okey. Kita ada Aisyah Hashim, kita ada Nur Hawati, kita ada Fatimah. Okey. Kalau ada sebab ni saya akan bacalah insya-Allah muslimin-muslimat ya. Okey, kita ada Wan Faz Ida. Alhamdulillah. Nazar. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Nazar yang menguruskan untuk kita, maksud saya menjemput orang-orang yang kadang-kadang nak masuk lain ni agak susah sikit tapi bila Nazar hantar insya-Allah semua boleh mengikutinya. Kita ada Fauziah Asad, Nur Hawati, Duliati, Kamkama. Allahu Akbar. Kamkama tanya ada tak ayat? Ada kot. InsyaAllah ada. Ayat ada tu. Ada Fauziah Asad, kita ada Kamkama, kita ada Opah Azna. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Dah ramai dah berada di talian. Syukur sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar semua ya? Saya harap dah sihat. Mungkin dah breakfast agaknya. Kita nampak ada Faris. Ya. Kamkama. Nazatu. Okey semua sihat belaka ya. Saya harap macam itulah. Ada sikit sakit tu, itu perkara biasa. Sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Dia jentik aja. Tu makna jentik itu sakit-sakit. Dia jentik saja. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua. Ada Makcik Syikin, kita ada siapa lagi? Fauziah Asad, okey, Idah Nur, Dinda Yanti, semoga sihat. Alhamdulillah. Nurwati Saad, Kamarujan. Alhamdulillah Ustazah dah makan kot, mungkin dah breakfast ataupun belum lagi tapi bersiap-siap dah. Kita ada Habsah Cik Wan. Alhamdulillah. Kita ada Khalijah Yaakob. Kadang-kadang nak baca tu panjang sikit nama dia kan. Habsah Cik Wan, Masli Amira, okey, Nur Hawati. Jadi harap semua-semuanya sihat belaka dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang kurang sihat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kesembuhan, Allah angkatkan penyakitnya dengan segera insya-Allah. Nampak ada masa juga bersama kita Mariam Rasif ya. Okey, muslimin muslimat semua. Kita ada Huda Said. Huda ada hari ni. Okey. Kita ada Kamkama, mudah-mudahan sihat belaka. Hawa Mida. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan baca berkaitan dengan asam garam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey, Sifa Badrul, Khadijah Yaakob. Ya. Sebab dalam SKI ni dia nak kita melentang. Jadi tab kita kena lintang, jadi dia dapat 2 orang je dalam satu masa untuk saya baca muslimin-muslimat semua ya. Jadi kalau tak dapat penuh tu, saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih Khadijah Yaakob kata dah sharing minta tolong share dengan sahabat-sahabat yang kita like kepada yang lain. Mudah-mudahan ini menjadikan satu sedekahun jariah yang kita akan tinggalkan. Mana tahu lepas pada ni kita dah pergi dan ada lagi ilmu-ilmu kita yang telah kita share. Walaupun muslim-muslimat tak sampaikan, tapi muslim-muslimat share pada orang lain ilmu yang muslimin-muslimat dengar. InsyaAllah mudah-mudahan ya muslimin-muslimat. Kadang-kadang kita ni tidak boleh nak share dalam bentuk nak bercakap ya. Tapi kita sharekan dalam bentuk beritahu. Ini ada benda perkara macam ni yang kalau boleh kita ikuti, dan bila diikuti insya-Allah mudah-mudahan itu merupakan sebagai satu sedekahun jariah kita insya-Allah, dan mudah-mudahan daripada situ kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Muslimin-muslimat semua kita bersama-sama berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuruh yang baik, ajak ramai-ramai untuk melakukan yang baik ya, dan kalau mampu mencegah juga kemungkaran tapi insya-Allah bila kalau katalah dia perangai tak berapa elok, tapi bila kita ajak dia buat baik, kita tak marah dia buat jahat tapi kita tak marah dia buat maksiat, tapi kita ajak dia buat baik. Lama-lama bila dia buat baik, muslimin-muslimat semua dia akan tinggalkan perkara-perkara maksiat yang dia lakukan. Betul tak muslimin-muslimat semua ya? Kita pun lagu tu juga kan. Okey, kita ada Kasih, kita ada Sharlina. Yes, Sarina Usman. Okey, Intan. Rokia, Umi dengar. Jenny Ustazah.
Kalau komen suara ustazah hilang, tak payah. Tak apa. Macam-macam hal handphone kita ya. Sebenarnya bukan handphone. Handphone tu dah cantik comel lote dah. Betul tak? Dah smart dah handphone kita. Tetapi kadang-kadang masalah lain. Al-maklum ala hari Minggu. Banyak orang guna. Hari biasa pun banyak orang guna. Sebab anak-anak kita masih ada kelas. Ada kelas dengan melalui online. Dan anak-anak kita yang duduk universiti juga berkuliah online dengan kelas online juga ya. Dan Syarlina, kita ada Rani Idris. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya. Join bersama Kamkama. Alhamdulillah ya. Okey, muslimin-muslimat semua, saya katakan tadi, sama-samalah kita mengajak orang melakukan perkara yang baik. Tak mampu nak melarang orang buat perkara jahat, tapi kita mampu menyuruh orang buat perkara baik. Dengan apa? Bukan kita berceramah kat dia orang kan, tapi melalui ceramah-ceramah ini, bukan hak saya saja, banyak yang begitu tadi kita dah dengar daripada ceramah Tok Ku, masya-Allah banyak ilmu dia sampaikan. Terasa terkesan juga pada hati saya, antaranya berkaitan dengan Al-Quran ya. Al-Quran tu tempat kena letak dia di tempat yang paling tinggi, sebab itu adalah kalamullah. Apa makna kalamullah? Ini kata-kata Allah SWT. Bila kita baca Al-Quran, kita anggaplah kita sedang berkata-kata dengan Allah SWT, ataupun Allah sedang berkata-kata dengan kita ya. Sampai kata kita nak letak handphone pun di atas Al-Quran, itu juga dikira sebagai satu dosa ya. Letak pen pun dikira sebagai satu dosa ya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, saya rasa saya dah lama dah tak letak sebarang apa di atas Al-Quran, kecuali barangkali Quran Yasin yang ada terjemahan, itu saya letakkanlah ya. Kalau tak ingat tu lain kali ceritalah. Pen pun kadang-kadang boleh dikatakan saya tak letaklah di atas Al-Quran, sebab kemuliaan Al-Quran itu. Apatah lagi nak diletakkan dengan benda-benda yang lain. Kalau yang berkaitan saja, contoh buah tasbih kadang-kadang ya, itu saja. Dan kalau boleh kertas-kertas yang lain juga tidak dimasukkan di dalam Al-Quran sebagai nak penanda ke nak apa ke ya. Hanya yang berkaitan saja. Ya Allah, terasa di hati saya muslim-muslimat pagi tadi ya. Dan ceramah Tok Ku kata kita kena mulia Al-Quran. Dia anggap satu dosa bila kita letak Al-Quran di tempat yang tidak sesuai ya, ataupun meletakkan sesuatu di atas kitab, di atas Al-Quran, muslimin-muslimat semua ya. Mudah-mudahan insya-Allah ya, saya kata saya dah cuba, tapi kadang-kadang anak cucu bila dia masuk tu adalah dia letak benda, harap Allah mengampunkan dosa-dosa kita ini yang macam tu ya. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin-muslimat semua ya, sebab mulianya Al-Quran. Kita kalau sahabat kita tegur, kita buat salah, kita akan terasa sangat. Maksud saya, kita akan ambil berat kan. Tapi bila Allah tegur kita dalam Al-Quran tentang perangai kita, kita tak kisah pun ya. Semuanya ada yang ada dalam Al-Quran adalah teguran-teguran Allah kepada kita. Bila walaupun dia masuk kepada umat yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad, itu juga sebenarnya ditujukan kepada kita. Allahu Akbar, muslimin-muslimat. Mudah-mudahan insya-Allah, saya bukan nak syarah lagi berkaitan dengan itu, tapi saya nak cerita terkesan di hati saya kata-kata itu ya, untuk saya sampaikan juga, untuk saya kongsikan dengan muslimin muslimat yang disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Okey, kita ada opah Azna, saya nampak Zaitun Cik Arifin pun ada tadi. Okey ya, saya harap sikit saya petik tu sebagai orang kata apa, selingan ya, bagi saya dan juga bagi muslimin muslimat semua yang mungkin sebelum ini kita pernah letak satu-satu perkara, satu-satu benda di atas Al-Quran ya. Jangan sekali-kali ya, jangan bawa Al-Quran di bawah ketiak. Tu yang sebut tu bahasa Tok Ku tadi tu ya. Harap-harap insya-Allah muliakan Al-Quran insya-Allah, sebab itu adalah kalamullah, mukjizat daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi kesayangan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Harap-harap begitulah kehendaknya diri kita muslimin muslimat semua ya. Saya kongsi sama-sama supaya dihayati oleh saya dan
muslimin dan muslimat semua, ya. Bukan kata ustazah tiru, tidak, ya. Sebab apa yang saya rasa baik, saya akan kongsi dengan muslimin muslimat semua. Kalau dah dengar pun tak ada masalah, ya. Ulama terdahulu walaupun dia pernah dengar, tapi dia tidak biadab bila bersama dengan guru. Dia akan dengar sampai habis, muslimin muslimat semua, ya. Jadi harap-harap kita pun begitu jugalah di hadapan para guru kita, walaupun tidaklah alim sangat pun, ya. Tidak apa, ya. Tapi kita menghormati guru itu adalah merupakan satu tuntutan, ya, muslimin muslimat semua. Okey, hari ini asam garam yang ke-21, ya. Iaitu 2-3 bulan Nabi merajuk dengan Zainab. Ya, ada juga masanya Nabi merajuk, ya, muslimin muslimat semua. Jadi tak apalah, ya. Kalau hukuman itu yang perlu dilakukan terhadap isteri, boleh. Sebab kasih latifah zulti. Ya. Allahu Akbar, saya ada letak sapu tangan arwah mak dalam Al-Quran sebagai penanda, dan bila rindu arwah mak, saya cium sapu tangan itu, ya. Kalau ikut dia tak boleh selain daripada penanda yang khusus lah, ya. Minta maaf banyak-banyak. Tak apa, kita pun banyak salah, saya pun banyak salah, ya. Tapi saya ingat dah agak lama dah saya cuba tidak meletakkan sesuatu. Tapi kadang-kadang ada juga, ya, terletak. Saya minta maaf, tapi atas Al-Quran tu no, ya. Ada orang buang sampul duit dalam Al-Quran, takut kena curi oleh toyol, kan? Ada juga. Tapi kalau ikut dia, janganlah, ya. Jangan, sebab kita memuliakan Al-Quran. Al-Quran tu apa? Kalamullah. Apa makna kalamullah? Kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya. Bayangkan bila kita baca Al-Quran itu seolah kita sedang berhadapan dengan Allah. Allah sedang memberi kuliahnya pada kita. Allah sedang bercakap-cakap dengan kita. Allah sedang menegur kita, muslimin muslimat semua, atas kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan, ya. Jadi sebelum buat tu, Allah dah tegur kita. Masya-Allah. Kita ada Muhammad Rozman Hamzah. Kita ada Kasih Latifah Zulti. Oh, sedapnya nama, ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, ya. Jadi 2-3 bulan, maknanya ada yang riwayat mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 2 bulan setengah, ada yang mengatakan 3 bulan. Apa dia? Nabi merajuk dengan isterinya Zainab, ya. Okey. Zainab ni merupakan isteri yang kelima, ya, perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. An Aisyah radhiyallahu anha annahu talla ba'irun li Safiyatu ibni Huyais wa inda Zainab fadlu Zahri. Betul, takut itu, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zamba a'tiha ba'iratun faqala ana u'tiyatilkal yahudiyah fawadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajaraha zal hijjata wal muharram wa ba'da safri, ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna lahu talla ba'irun li Safiyatun binti Huyaisi wa inda Zainab fadlu Zuhri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zainab u'tiha ba'ira faqalat ana u'ti tilkal yahudiyah faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajara hadzal hijjah wal muharram wa ba'da safar. Ya. Okey. Okey, maksudnya Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir, untanya dinaiki Sayyidatina Sufyah meragam. Ada setengah kata dia sakit, ya, muslimin muslimat semua. Saya nampak ada Kamariah Wahab. Ya, okey. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semuanya saya jawablah waalaikumsalam pada sahabat-sahabat rakan pecinta ilmu semua, ya, yang ada bersama pada pagi ini, ya. Okey. Jadi dia kata pada ketika itu Sayyidatina Zainab ada unta lebihan.
Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Zainab, unta Safiah sakit. Kalaulah awak boleh berikan seekor unta kepadanya. Lantas Sayyidatina Zainab menjawab, saya nak beri pada si Yahudi itu. Macam kita lah muslimat semua ya. Dalam keadaan macam tu kita memang marah lah. Ada pula unta kita nak diberi pada orang lain. Ya. Tapi agaknya kepada orang lain tak apa. Tapi kalau madu kita, no way. Betul tak? Jadi maknanya, dah lah cakap macam, dah lah kata tak nak bagi ya. Dia jawab apa? Lantas Zainab menjawab, saya nak beri pada si Yahudi itu. Punya gelaran, panggilan dia kepada Safiah itu sebagai Yahudi. Marah Rasulullah SAW ya, muslimat semua ya. Sebab itulah janganlah kalau boleh lah ya. Tak payah katalah pada madu kita pun. Kalau ke mak kita pun, mak mertua kita pun. Kalau suami nak bagi apa yang kita sayang jugalah. Ini kita bagi kat mak satu ya. Oh, dak lah bang. No way. Nak bagi ke mak abang. Oh, sorry. Mak saya boleh. Oh, kadang-kadang ya. Allahu Akbar. Saya nampak ada gula kabung. Alhamdulillah. Dia setiap kali Sabtu, setiap kali Ahad dalam kuliah SKR, dia selalu ada. Terima kasih. Mungkin masih yang lain dia sibuk ke ataupun ada kuliah yang lain. Okey, kita ada Hajah Nani, kita ada Ayah. Ayah hadir, bonda. Oi. Alhamdulillah. Lambat ke? Mesti pergi beli breakfast dulu ni. Okey, saja-saja. Sorry, gurau. Ada Hajah Nani, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita lah dia minta satu benda yang kita sayang, betul nak beri pada orang yang kita tak suka kan? Orang yang kita suka tak apa, tak ada masalah kan? Sayang bagi kat mak abang, bagi kat mak sayang dah. Ni cantik dengan mak sayang ni. Okey boleh bang. Okey terima kasih bang, terima kasih. Betul tak? Kalau mak kita cuba nak bagi mak dia, mak mentua kita kan? Kita akan banyak cakap lah kalau kita tak sayang. Tapi kita ni sayang pada mak mentua kita kan. Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang kita diam pun dia tak cakap apa tapi diam. Sambil kita faham. Diam kita tu maknanya kita tak suka kan. Ada juga muslimat semua. Jadi harap-harap sangatlah. Jadi sebab dia cakap dengan perkataan yang macam tu, menyebabkan Rasulullah SAW marah ya. Lantas Sayyidina Zainab menjawab, saya nak beri kepada si Yahudi itu. Soalan jawapan dia Rasulullah sangat marah. Baginda memulau beliau sepanjang Zulhijjah, Muharram dan sebahagian daripada bulan Safar. Riwayat Ahmad dari Abu Daud tentang ini ya. Okay, kita ada Suaidah Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya. Okey, jadi muslimat semua, apa yang kita dapat daripada hadis ini, daripada penjelasan ini, iaitu harap-harap tidaklah kita ya memanggil nama orang dengan nama yang tidak baik. Penulis buku ni dia tak ada khulasah, tak bagi ulasan. Cuma saya aja yang menambah ulasan, buat ulasan sendiri dalam bersama dengan muslimat pada pagi ini, iaitu janganlah panggil nama orang, letak nama orang tu dengan nama yang macam-macam ya. Panggil nama dia pun tak apa dah. Nak bagi ke Safiah ke? Sebab di antara isteri Nabi yang paling cantik, kalau tak silap saya, Safiah kan? Safiah yang paling cantik Zainab ni Safiah di antara isteri yang paling cantik Zainab ni dia adalah merupakan menantu ataupun isteri kepada Zaid bin Harisah ya, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi selepas habis iddah, Rasulullah berkahwin dengan Zainab ya. Jadi nak ceritanya Zainab ni adalah merupakan isteri yang kelima kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak lama bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan pada masa dia bersama, bukan dia bersama tapi semasa dia dengan Zainab, maknanya turun antaranya surah hijab dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-53 muslimat semua. Itu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 31 yang menceritakan perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab ya, iaitu selepas diceraikan oleh Zaid bin Harisah, yakni anak angkat Rasulullah SAW, yang pada masyarakat jahiliah tak boleh kahwin dengan isteri anak angkat. Sebab pada anggapan mereka, anak angkat adalah anak sendiri. Maka sudah pasti
haram berkahwin kan. Allahu Akbar, muslimin muslimat semua ya. Jadi supaya adat jahiliah itu hilang, terhapus disebabkan apabila Rasulullah SAW berkahwin dengan isteri anak angkat dia. Sebab anak angkat bukan anak sendiri ya. Tidak. Okey, kita ada Jujak, kita ada Waira kuliah SKR. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua ya. Okey, jadi dia tak ada ulasan, cuma ulasan daripada saya tadi, kita janganlah memanggil seseorang itu dengan panggilan-panggilan yang tak sedap ya, yang dia tak suka, muslimin muslimat semua ya. Kalau dia suka tak apa, contoh kita panggil dia apa. Ada dulu saya di Subang Jaya ni, muslimin muslimat semua, kita kuliah saya di masjid Syekh Sian Lampak 19 ya. Jadi hamidah ramai, sampai 3 orang hamidah ya. Jadi hak seorang tu dia cantik. Jadi apa yang kita panggil? Hamidah lawa. Dia pun tak marah kita panggil kan. Dan yang 2 orang lagi pun tak kecil hati, tak kata dia tak lawa, tapi cantik belaka. Tapi yang seorang hamidah ni panggil hamidah lawa ya, sebab dia memang putih sangat ya. Okey, jadi gelaran yang dia suka tak apa, tapi gelaran yang tak disukai, jangan sekali-kali memanggil orang lain, musuh kita ke, dengan nama-nama yang tidak elok ya, yang menyebabkan pasangan kita marah ya, muslimin muslimat semua. Bila lagi kata kepada madu, sedap cakap kat orang ya, kau pun sama juga. Ada juga ya, bila madu tu menceritakan tentang isteri dengan seorang isteri, menceritakan tentang madu dia macam mana, lambat dan sebagainya, dia kata kepada suami dia, madu dia itu yang lambat tu, ui, yang malas tu. Marah suami, yang kau tu adik sangat ke? Jadi maknanya memang tak boleh lah ya, kita nak tegur hak madu kita, isteri suami kita. Tak boleh ya. Tambah lagi nak kata dengan bahasa-bahasa yang tidak cantik. Sebab itu Rasulullah SAW menghukum Safiah dengan 3 bulan ataupun 2 bulan setengah daripada Zulhijjah, Muharram, dan setengah daripada Safar. Yang ini hukum dengan apa? Tak bertegur ya. Rasulullah merajuk. Lantas Saidina Zainab menjawab, saya maknanya Sofiah ya, ceritanya Sofiah ya. Tapi Zainab lah yang keluar bahasa yang tidak cantik itu ya. Sebab Sofiah ni Sofiah ni adalah di antara isteri Rasulullah yang paling cantik, muslimat semua. Sehingga kan bila Rasulullah nak kahwin ni pun masing-masing duk intai nak jumpa siapa dia, Sofiah ya. Termasuk Aisyah sendiri pun intai nak tengok siapa Sofiah ini ya, sebab dikatakan sangat cantik Sofiah ini, muslimat. Zainab tu adalah anak angkat, tapi yang dia minta untuk nak tumpangkan Sofiah dengan unta isterinya Zainab. Sorry, saya terbalik tadi cerita ya. Minta maaf banyak-banyak ya. Maknanya Zainab yang cakap nak suruh aku bagi kepada perempuan Yahudi itu ya, ataupun kepada Yahudi itu ya. Jadi Zainab yang cakap kepada Sofiah ya. Jadi Sofiah ni di antara isterinya yang tercantik, Rasulullah yang cantik, muslimin muslimat. Sehingga diceritakan isteri-isteri Nabi pada masa tu semua dia intai-intai nak tengok mana isteri Rasulullah yang baru dia kahwin ni. Contoh gitulah ya. Jadi termasuk Aisyah sendiri sekadar cemburu biasa. Mana ada orang perempuan tak cemburu Ingat apa kata-kata At-Tabrani, iaitu rasa cemburu wanita itu harus dimaklumi. Maknanya setiap orang semua tahu cemburu yang ada pada wanita itu, semua orang kena faham. Tiada ada hukuman, maknanya tidak ada dosa bagi mereka, kerana cemburu adalah tabiat bawaan wanita. Itu tabiat orang perempuan dah. Lagu tu perangai cemburu tu tabiat orang perempuan dalam buku Al-Adab Al-Asy'ariyah ya. At-Tabrani mengatakan, muslimat. Bila baca jumpa yang macam tu, saya rasa lega. Kita ni kan tanpa cemburu sangat kita kan. Itulah alhamdulillah, muslimat semua ya. Ingat tak kata-kata di awal buku kita tu, mesra bukan bermakna tidak pernah bermasa muka kan? Mesra tidak bermakna tak pernah bermasa muka. Kita rapat, kita sayang, kita akrab, rapat sangat, sayang sangat, cinta sangat dengan suami kita.
Tapi bukan bermakna tidak pernah masam muka. Ada hal sikit-sikit tarik muka terus. Betul tak? Tak ada bagi notis dah. Suami terkejut. Kan? Lantak. Makna orang kata apa? Secara apa ya? Dia dengan secara automatik kita akan tunjuk muka yang berubah. Ingat ada ayat mula-mula tu? Mesra bukan bermakna tidak pernah bermasam muka. Romantik bukan bermakna tidak pernah berkonflik, kan? Makna kalau ada walaupun romantik, konflik tetap ada. Betul tak? Sangat sayang, sangat dia nak cerita macam mana, kan? Tapi tetap ada juga konflik, kan? Dalam rumah tangga itu walaupun setahun sekali ke, tetap ada keadaan. Okey, kita adakan Bedah Wahab dan ada ayat. Okey. Mesra bukan tak pernah bermasam muka. Betul tu bodoh, tapi jangan selalu masam muka tau. Jangan selalu cemburu. Boring suami, kan? Kita kalau suami kita cemburu kat kita macam mana? Boring. Nak ke mana-mana pun payah sangat. Betul, kan? Mesti cemburu aja dah. Bergerak selangkah aja dah nak ikut, kan? Abang ni, saya nak jumpa dengan kawan perempuan lah, abang. Dia ada masalah. Kalau abang nak dengar masalah dia, kan? Nak boleh dengar pun tak apa. Allah, orang tu kan malu nak cerita masalah dia kalau ada suami. Dia nak cerita kat saya je, bang. Tak apalah. Apabila dia jawab tak apalah tu, wajuk dah. Betul tak? Kalau kita tak apalah tu, wajuk. Betul tak? Jujek. Liza Amani. Maaf Ustazah lambat masuk. Tak apa. Gaduh dengan okey, tak apalah. Kita ada kam-kam, jangan masa muka yang buruk. Dah umur ni, betul juga, Kam kata nak tua-tua ni kalau masa muka dah keripuk dah. Masa muka pula dah. Allahu Akbar. 10 kali tak comel lah. Dulu pun dah tak comel dah. Tua pula. Allahu Akbar. Betul tak, Kam? Ayah jawab, jarang cemburu selalu. Nanti suami tak suka, betul, kan? Boring juga kalau asyik cemburu aja, betul tak? Gitu. Boleh cemburu, biarlah bertempat maksudnya. Walaupun itu disokong oleh At-Tabrani pun kata gitu, tapi padan-padan. Okey, ada Salina Usman. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat Taman Syurga. Waalaikumsalam kepada semua, Okey, kita ada Kamrah Wahab. Okey, Nurizan. Alhamdulillah ada bersama, Jadi cerita asal garang yang ke-21 macam itulah, iaitu Rasul mengambil tindakan tidak bercakap, merajuk, kata tak, berdiam diri, tak bercakap, berdiam diri dengan isterinya yang bernama Zainab, dengan Sofia, selama Zainab lah, Sofia apa, dengan Zainab lah, sebab Zainab kata nak bagi kat perempuan Yahudi tu, nak bagi kepada Yahudi tu, gelaran yang tak comel, dia diam, tak bercakap. Tapi giliran Rasulullah pergi tak? Rasulullah pergi, tapi dia tak, dia diam, pergi diam, kan? Sebab itulah rupanya, dah tua-tua ni cemburu suami berlebih-lebih pula. Betul lah. Betul. Kadang-kadang orang lelaki bila dah tua-tua ni, dia sangat cemburu dengan isterinya. Tambah-tambah kalau isterinya masih berkejaya lagi. Wah, itu lagilah. Sebab itulah muslimin-muslimat semua. Okey, Cik Nanafa. Saya, bila arwah suami saya dah nak bersara, dia bersara bulan 9. Dan memang dia bersara cukup umur pada masa tu 58. Jadi bila dia kata dia dah nak bersara dan memang dia bersara wajib, saya masa tu baru umur 56, dan memang boleh lagi 58 tahun sebelum 60, muslimin-muslimat semua. Tapi saya bila keadaan macam tu, bila tahu Ustaz nak bersara bulan 9, saya juga mahu bersara pada bulan 8, supaya dia tiba minta maaf, untuk nak keluar, saya dah terpandang tadi. Tak apa, tak ada masalah, Okey, muslimin-muslimat semua. Maknanya saya minta bersara awal supaya supaya dia tidak cemburu untuk saya bekerja, dan untuk saya pergi ceramah dia boleh ikut sama. Mudah, kan? Tapi tak juga kadang-kadang saja dia nak ikut. Tak larat juga dengan duduk dengar kita ceramah, kan, muslimin-muslimat semua.
Dia lagu tu. Dia tak suka, bukan tak suka, suka. Tetapi kalau saya boleh pergi sendiri, dia sendirilah. Cakap gitulah. Tapi maknanya saya juga berhenti lebih awal supaya hilang sedikit rasa cemburu. Dan saya cakap pada bos saya, masa tu ketua pengarah, Datuk Wan Muhammad Abdul Aziz. Saya kata, Datuk, saya bercanda, insya-Allah saya nak jaga Ustaz, sebab dia pun kurang sihat. Inilah masa saya untuk saya nak jaga suami saya, Datuk. Sebab selama ni saya bekerja, pergi pagi balik petang, pergi pagi balik petang. Hari Sabtu, hari Ahad pun bekerja juga, ada kuliah Jadi saya cakap kepada Datuk, saya rasa inilah masa saya untuk memberi khidmat saya sebagai seorang isteri. Lama mana saya tak tahu. Saya dulu ke dia dulu, wallahu alam, Datuk. Datuk dengan macam tu terus sign surat saya dah. Sebab orang lain pergi, pergi 3-4 kali pun masih lagi tak diluluskan oleh Datuk Ketua Pengarah Alhamdulillah, bila dia sign tu saya lega, muslimin-muslimat semua Maknanya panjang lagi langkah saya untuk pergi berceramah, muslimin-muslimat semua Okey, muslimin-muslimat semua Jadi ulasan saya buat, jangan bagi gelaran yang tidak baik kepada sesiapa sekalipun, hatta kepada keluarga sebelah suami kita, andainya kita tidak bermadu dengan ipar dua kita, dengan mak mentua kita semua, jangan kita sebut bahasa-bahasa yang gelaran-gelaran yang tidak cantik Okey, Kam kata cemburu sebab dia menjaga kita. Betul. Okey, ayah kata cemburu tanda sayang kan? Tak salah. Boleh, tapi jangan banyak sangat. Rimas saya. Kalau asyik cemburu aja dah. Dengar telefon, siapa telefon. Kalau dia tanya kat kita siapa telefon, pergi duduk tahan telinga dekat telefon kita bercakap, maka kita marah. Begitu jugalah kalau kita buat kat dia. Sama juga ayah. Jangan anggap kita boleh buat, dia tak boleh buat. Dan suami boleh tak bercakap dengan isteri lebih daripada 3 hari. Kita kan tak boleh kalau dengan orang Islam ni, muslimin lelaki dan perempuan, kalau tak bertegur siapa lebih daripada 3 hari, so itu dah berdosa hukumnya. Tapi suami isteri ni, suami nak mendidik isteri supaya jangan laju sangat dengan bahasa-bahasa yang tidak cantik, muslimin-muslimat semua. Okey. Masa kata tak cemburu, tak boleh juga kan? Yes, tak boleh juga kan ayah? Tak boleh. Tak kisah bini nak gimana, nak buat apa, lantak. Kau balik bini aku, di luar bukan bini aku. Saya minta maaf muslimin-muslimat semua. Keadaan sekarang ni, bukan sekarang saja, sebelum ni pun dah berlaku. Tapi dah nampak, dah ada cerita bahawasanya kehidupan masyarakat kita sekarang ini bertukar isteri. Tukar. Malam ni kau dengan bini aku dengan bini kau. Saya pun tak tahu apa yang kita cari dalam hidup kita, muslimin-muslimat semua Kalau nak cari keseronokan, begitulah keadaan. Tapi kalau kita nak mencari ibadat pada Allah SWT, redha Allah SWT, maka kita takkan buat benda-benda yang macam tu Maknanya Allah sangat melarang keadaan-keadaan ini Kalau yang berlalu, perkara yang telah lalu terlepas, itu kita minta ampun dengan Allah SWT. Tapi bila kita dah belajar ni, kita dah tahu keadaan ini, maka insya-Allah. Dan Allah tak suka sangat kepada orang-orang yang macam ni. Allah murka muslimin-muslimat semua. Apa nak dipandang pada duit? Kalau nak pandang pada duit, korun jauh lebih kaya lagi kan? Tapi akhirnya ditenggelamkan di dalam bumi. Kalau nak pandang korun lebih kaya lagi. Betul tak muslimin-muslimat semua? Allahu Akbar Jadi harap-harap sangatlah, mudah-mudahan. Sekarang ni berita-berita yang tidak menyenangkan sangat-sangat Allahu Akbar. Adakah disebabkan PKP? Wallahu a'lam muslimin-muslimat semua susah nak cari Allahu a'lam. Saya tak faham pertukaran isteri ni, isterimu, isteri aku tak. Kalau pernah kita dengar berlaku kecurangan seorang isteri tapi tak diketahui oleh suami, maksudnya tak, suami tak tahu. Tapi sekarang ni kalau bertukar bini, maknanya dalam pengetahuan suami masing-masing, dalam pengetahuan isteri masing-masing. Allahu Akbar. Takut kita dengan keadaan dunia sekarang, muslim-muslimat kita Dan saya bimbang sangat dengan anak cucu cicit kita Apa kata Liza Amani? Cemburu tanda sayang Okey.
Kita tengok asam garam yang ke-22. Safiyah merajuk, Nabi cuba pujuk. Okey, apa cerita dia? Haddatsana Thabitul Bananiyu an Anas ibnu Malik qala kanat Safiyyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safara wa kana dhalika yawmaha fa abta'at fil masir fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki wa taqulu hamaltani an ba'irin yati'i ala ba'iri bati'i faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi ainaiha wa yuskinha fa'abad illa buka'u faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakaha. Haddatsana Thabitul Bunani an Anas ibnu Malik qala kanat Safiyyatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa kana dhalika yawmaha fa'abtatu fil maisiri fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki wa taqulu hamaltani ala ba'irin bati'i faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu biyadaihi ainaiha wa buskinha fa'abad illa buka'a faghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakaha. Safiyah merajuk, Nabi cuba pujuk. Apa dia? Sabit Al-Bunani menceritakan kepada kami dan kepada Anas bin Malik berkata, suatu ketika Safiyah ikut bersama Nabi dalam satu musafir. Hari itu hari giliran beliau. Beliau bergerak sangat lambat ketika itu. Maka Rasulullah datang kepadanya ketika beliau sedang menangis. Beliau berkata, awak bawa saya di atas unta yang lambat. Marah dia. Safiyah marah sebab dia naik unta yang lambat. Sebab dia musafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah pun menyapu mata beliau dengan dua tangan baginda sendiri. Allahu Akbar, romantiknya Rasulullah SAW sapu dengan tangan air mata isteri. Kalau kita ni ambil tisu, itu dah okey dah. Kalau dia kesat dengan baju dia ke air mata kita, Masya Allah, tabarakallah, bahagia rasa dah. Ada orang bila suami nak bujuk, tak payah, boleh kesat sendiri air mata. Betul dah? Itu kita. Jadi apa yang berlaku? Rasulullah SAW telah menyapu air mata dengan air mata siapa? Air mata Safiyah dengan menggunakan biyadaihi ainaiha. Maknanya ainaiha, betul. Maknanya dengan tangan Rasulullah SAW menyapu air mata Safiyah. Ketika itu di atas unta yang lambat. Sebab Safiyah marah sebab unta tu lambat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Lambat kenapa? Wallahualam, sakit ke, unta tu dah tua ke, kan? Tak tahu apa cerita macam mana. Maka Rasulullah pun menyapu mata beliau dengan dua tangan baginda sendiri. Baginda cuba mententeramkan umur beliau, mententeramkannya, namun beliau tetap menangis. Amboi, mengajuk lama. Akhirnya Rasulullah marah dan membiarkannya. Riwayat An-Nasai. Betul, masak. Maknanya setelah sapu air mata dia dengan tangan, air mata isteri dia Safiyah dengan tangannya, tapi Safiyah masih lagi merajuk, marah lagi dengan keadaan macam tu. Maka Rasulullah pun senang aja. Orang dah tak nak lagi, orang dah nak merajuk, bagi dia
Kalau tak nak masuk-masuk lagi, sama ada kita ni semakin semakin kuat lagi menangis. Kadang-kadang sebenarnya kuat lagi menangis tu terharu dengan layanan suami tu, betul tak? Tapi Rasulullah bila nampak macam tu, dia pun tinggalkan Safiyah dalam keadaan menangis. Pandai-pandailah berhenti sendiri, kan? Kalau setengah orang kita lah, ambil berdi tadah, dia kata dah, kita bila kata ambil berdi tadah, tak lagi lambat berhenti, betul tak? Tu saya kata orang lelaki, kalau saya ceramah dalam kursus kahwin lah, kalau isteri menangis, pujuklah dia. Kalau rasa tak nak pujuk, biarkan dia menangis, tapi jangan lupa letakkan kotak tisu sebelah dia. Sayang, kalau dah berhenti menangis, lapkan dengan tisu, sebab abang tak tahu saya nak menangis sampai pukul berapa, kan? Abang ada kat bawah, tak apa, panggil aje. Aisyah Hashim kata, pujukkan suami tu mahal. Yes. Takkan nak nangis 2 hari, Kam kata takkan nak nangis 2 hari. Dah, pandai-pandailah. Jadi maknanya letak je tisu sebelah, cakap kan, jangan letak balik macam tu. Itu lagi kuat menangis tau. Itu panggil orang perempuan dia lain, letak tisu, duduk sebelah dia. Saya nak berhenti pukul berapa. Kalau saya berhenti, ambil tisu ni dan bagi tahu kat abang, sebab abang ada kerja sikit kat bawah tu, kerja apa ni orang kerja sekarang ni work from home dah, ada meeting sekejap tu. Nanti saya dah okey, jom, okey, pucuk elok-elok, letak tisu. Sebenarnya bila bagi tisu tu cepat, baik, betul tak? Nak dibandingkan, kita kata nak menangis banyak mana, ambil berdi tadah. Kalau tak nak berhenti 1 hari, ambil 2 hari. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita menangis tu sebab nak dapat perhatian, kan? Menangis seorang isteri kerana nak dapat perhatian daripada seorang suami, betul kan? Saya pun gaji juga tu, berkata-kata besok lah. Besok makna biasa, malunya kan? Siapa soh nangis, tak? Maknanya muslimin-muslimat ada masalah juga. Kita nak dia pujuk kita dah. Dengan cara mana kita buat nangis lah, InsyaAllah dia akan pujuk. Tambah kalau arwah ustaz lah, minta maaf lah, dia boleh kata pantang lah kalau saya menangis, kan? Dia tak boleh. Itu je. Jadi kalau saya dah cukup, okey, dia minta maaf, kan? Jadi macam itulah keadaannya. Bila kita menangis tu, kita nak lepaskan, tapi baru nak nangis orang dah larang suruh berhenti, maklumlah tengah dulu nak suruh berhenti, kan payah, betul tak? Jadi tak apa, payah nangis dulu, sebab menangis itu adalah terapi yang paling hebat kepada seorang wanita, jadi kalaulah kata perlu menangis, menangislah, sebab dia adalah terapi terhebat, bukan paling hebat, terhebat bagi seorang wanita, kan? InsyaAllah muslimin-muslimat semua, Okey, kita ada Rani kata, kalau kita merajuk kita sendiri yang pujuk diri kita, dah senja-senja ni tak ada nak pujuk dah. Ya ke? Senja-senja pun sayang lagi ni, jangan buat main, betul tak? Senja lagi mahal harga, betul tak? Kita ada Juwita Sari, nampak ada Syarifah. Syarifah apa tak berapa, tak terang, sebab dah naik ke atas, Kita ada Khairuddin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, muslimin-muslimat semua. Okey, kita ada masa lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan tidak ada masalah, Jadi, apa yang kita boleh ambil, sebab penulis buku ni tak ada ulasan dalam asam garam yang kedua-dua ini buat kita renungi. Tapi apa yang kita boleh faham, muslimin-muslimat semua, iaitu Rasulullah memang seorang yang romantik. Bagaimana cara Rasulullah memujuk isterinya dengan menyapu air mata isteri dia. Tapi orang kata apa? Cerita ni isteri dia Safiyah masih lagi menangis juga. Jadi Rasulullah tinggal lah. Biasa je lah. Kita juga. Saya pun selalu cakap pada anak murid saya. Kalau boleh pujuk dulu. Kalau dia tak dengar juga, kita tinggallah dulu. Tak apa, buat sementara. Barangkali dia nak menangis sepuas-puasnya. Baru aja nak turun hujan, kita dah larang, dah suruh berhenti dah. Jadi biarlah dia nak menangis, biarlah menangislah. Abang tak marah, tak ada masalah, kan? Tapi
Tapi kalau dah okey, bagi tu abah. Jom, nanti kita pergi makan. Okey. Boleh tak? Dalam merajuk Tuan Anggut boleh ajak pergi makan, betul tak? Betul tak? Juwita kata tak apa? Tadi dah join line pula buat terpaksa keluar cari tempat yang clear. Kesian. Dia dah semua kisah payah lain Allahu Akbar. Kalau orang duduk jauh-jauh lagilah ya. Masa kata ada yang senja-senja, ada yang nak cari muda ustazah. Amboi. Tak apalah. Lagilah kat dia mah. Kita tak payahlah. Apa cukuplah Alhamdulillah. Cukuplah dengan yang satu. Muslimat semua kan. Tak apa. InsyaAllah rasanya boleh menguruskan hidup lagi. Kalau tak boleh tu, itu cerita lain ya. Muslimat semua. Tapi nak ceritanya, itulah cara Rasulullah bila Safiyyah merajuk, menangis, dia kesatkan air mata. Bila dah kesat air mata masih nak keluar lagi, biarkan. Tak ada masalah. Jadi kalaulah perlu untuk kita tinggalkan dia bersendirian, kita tinggalkanlah masing-masing semua. Kalau dia cakap, pergi. Jangan dia, abang keluar daripada sini, saya nak nangis dulu. Keluarlah. Betul tak? Menangis manja Ustazah. Saripah Asah kata, yes, betul tak Pak? Menangis manja Ustazah. Sungguh. Boleh menangis. Jangan selalu je. Betul tak? Sekali, cekala je. InsyaAllah muslimat semua. Ya? Tak ada masalah. Boleh. Sebab ada masanya kita nak lepaskan apa yang sedang ada dalam hati kita kan. Kita nak lepaskan. Jadi bila dah lepas tu, insyaAllah kita akan senyap. Betul tak? Senyap-senyap ni, ego mereka semenjak ni, ego mereka tinggi. Tak nak pujuk. Pula dah kesian Kamarujan. Nangislah sorang-sorang dah. Tak apa. Biar kita menangis. Dah tu kita lepas pada kita dah sejuk. Kita fikir balik. Tak apalah kan. InsyaAllah mudah-mudahan adalah hikmah. Bagi saya, bila kita menangis tu kita dapat lepas banyak masalah. Betul kan? Ada benda yang kita boleh lepaskan. Kalau tak nangis, tak boleh dah. Sekali-sekala nak juga menangis. Tak apa ya. Tapi kalau boleh, janganlah menangis bila terasa kecil hati dengan anak-anak. Itu tak bagus muslimat semua ya. Sebab nanti anak kita susah ya, muslimat semua. Tak ada masalah. Boleh menangis. Tapi janganlah menangis atas perbuatan anak-anak kita. Apa kata Hajah Junaidah? Menangis dalam hati Ustazah. Tak apa ya. Dalam hati tak apa. Tambah-tambah Jun jaga suami sedang sakit. Kalau dia menangis, tentu suami dia akan merasa, awak menyesal kahwin dengan saya, jaga orang sakit. Betul tak? Keluar kata-kata yang tak sepatut dia keluar. Betul tak? Sebab orang sedang sakit, dia akan fikir macam-macam. Kalau saya sakit, saya akan fikir kalau masa arwah suami saya ada, saya akan fikir tak? Macam-macam, macam menyusahkan dia, gitu gini. Dia akan nak cari yang lain, macam-macam. Fikir dalam fikiran Tapi kita tak semudah itu ya. Orang tak semudah itu. Jun pun sama. Mek Hafsah dia sakit, tapi suaminya sangat menjaga dia. Ya, Allahu Akbar ya. Abang apa dah apa ni, Mek? Abang Remi. Wah, sangat setia, sangat baik, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan padanya syurga muslimat semua yang berkorban banyak untuk isteri, untuk pasangan masing-masing. Okey, sorry ya. Ayah kata kena menangis. Tapi tak adalah selalu, jarang-jarang. Kamariah Wahab kata, Allahu Akbar, lain ni main cik-cik pula dah. Allah Akbar. Masalah yang kita hadapilah muslimat semua, masalah lain. Nazar kata dalam lawak, namun hati kita dijentik kan. Itulah dia muslimat semua ya. Okey, Kam kata apa? InsyaAllah. Okey. Saya baca lagi hadis yang Hasam Garang yang ke-23. Nabi marah, Safiyyah pula pujuk. Masya Allah, tabarakallah. Romantik sungguh Rasulullah ni ya. Isterinya pun sama. Yang tadi Safiyyah merajuk, Nabi pujuk. Yang ni pula Nabi marah, Safiyyah pula pujuk. Macam itulah kehidupan rumah tangga muslimat semua. Ya Allah, hebatnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga
isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asam garam rumah tangga yang ke-23 ya. Walaupun masa nak cukup tak apa, kita baca tak ada masalah muslim-muslimat ya. Tapi yang ada hal nak keluar dulu tak apa, mungkin saya ambil 10 minit ke lebih kurang itu je saja ya. Okey. Hadis ini agak panjang, saya baca terjemahan saja. Hamad bin Salamah daripada Thabit, daripada Sumayyah, daripada Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah SAW marah pada Safiyah binti Huyai tentang sesuatu. Maka Sayyidatuna Sufyah berkata, "Wahai Aisyah, adakah awak ada cara supaya Rasulullah reda kepada saya?" Bukan reda dengan saya rasa lah ya. Sebab dia je REDA. Reda ke reda? Reda pun boleh, reda pun boleh. Ya tak? Dalam ni apa maknanya dia kata reda? Ya, qala na'am. Reda. Sebab daripada perkataan anturdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Reda daripada hadis yang di atas tu. Maknanya apa cerita ni? Rasulullah pernah marah kepada Sufyah binti Huyai tentang sesuatu. Maka Sayyidatuna Safiyah berkata, "Wahai Aisyah, adakah awak ada cara supaya Rasulullah reda kepada saya?" Susah hati ya. Kalau Rasulullah marah, susah hati. Jadi Safiyah tanya Aisyah, ada tak cara yang boleh menyebabkan Rasulullah reda dengan saya? Tengok tu. Ya, maknanya rasa bersalah ya. Terus cari orang yang boleh beri pandangan ya, bagaimana dia dapat supaya Rasulullah reda dengan dia ya. Akalan kata apa dia kata adakah awak ada cara supaya Rasulullah reda kepada saya? Awak akan dapat satu hari giliran saya sebagai balasannya. Ya Allah, bagi giliran, bukan rasuah dah. Maknanya Safiyah ni kata dia setuju nak bagi giliran dia kepada Aisyah. Kalau Aisyah boleh pujuk Rasulullah SAW sehingga dia reda dengan Safiyah. Allahu Akbar muslimin. Rela bagi satu malam giliran. Allahu Akbar muslimin muslimat semua. Betapa isteri-isteri Nabi ni sangat menyayangi Rasulullah ya, muslim-muslimat semua. Dan satu malam giliran itu sangat mahal ya? Lebih daripada beribu-ribu ringgit sebenarnya. Bila dapat giliran macam tu, Aisyah apa lagi nak? Pujuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya reda dengan Safiyah yang dia marah dan dia dapat habuan dia, iaitu satu malam giliran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar muslimat semua ya. Ini bukan tipu daya muslihat tapi memang diberi maknanya Safiyah bagi dengan rela giliran dia malam ni bagian aku, kau ambil lah. Tapi dengan syarat ya, bagi giliran dengan syarat Rasulullah reda atas apa kesalahan yang telah aku lakukan Ayah kata bagi giliran baiknya isteri Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini adalah Ummul Mukminin. Cita-cita mereka sangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ummul Mukminin semua diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Khadijah itu dah confirm ya, muslimat semua ya. Okey. Aisyah pun menjawab, "Ya, okey. Boleh. Kalau kita jawab gitulah. Okey, boleh. Kemudian Sayyidatina Aisyah memakai tudungnya yang dicelup dengan za'faran. Beliau memercikkan air pada tudung itu agar semerbak baunya. Kemudian beliau pergi duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila nak duduk dengan suami, pakailah wangi-wangian. Begitulah yang dibuat oleh Aisyah. Sedangkan masa tu giliran isteri dia yang satu lagi Maka dia kata, Nabi pun berkata, "Wahai Aisyah, jauhilah daripada aku. Hari ini bukan giliran awak lagi." Makna memang giliran Safiyah Jadi bila dia makan bawang tu, maka Rasulullah bagi tahu ini bukan giliran awak giliran orang lain. Sayyidatina Aisyah menjawab, "Demikianlah kelebihan Allah yang diberikan kepada siapa sahaja yang dikehendakinya.
Kemudian Aisyah menceritakan hal sebenarnya. Setelah pun kembali redha dengan beliau, yakni Safiyah, riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, muslimin-muslimat semua ya. Pandainya madu ni, madu-madu Rasulullah SAW ni, dia bukan nak bagi batu api, tau tak? Betul tak? Tapi yang dia tu boleh baik. Maksudnya sama-sama baik. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat semua. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat sekuliah kita, pecinta ilmu yang berada di taman-taman syurga pada pagi ini, amin amin ya. Mudah-mudahan Allah SWT ya jadikan hati kita begitu lembut, baik, mudah memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang kesayangan kita, kecintaan kita, muslimin muslimat semua ya. Mudah-mudahan ya Allah. Rumah saya pun ada masalah lain juga tu. Sekejap je saya berhenti tadi tapi tak apa. Jadi ini juga semuanya cerita-cerita yang ada dalam buku ini ialah menceritakan, dibawa dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat semua, saya rasa okeylah sebab untuk saya nak tambah satu hadis lagi, saya rasa takut ada panjang sangat panjang hadis dia. Barangkali kita tukar, kita akan pergi pada minggu hadapan, insya-Allah Ahad depan Saya hanya ambil 5 minit saja masa, muslimin muslimat semua. Jadi syukur, alhamdulillah kita dapat baca 2 daripada hadis 21, 22 dan 23, muslimin muslimat semua. Alhamdulillah. Insya-Allah mudah-mudahan kita ambil pelajaran daripada apa yang kita dengar tadi, termasuk diri saya, muslimin muslimat semua. Insya-Allah nampaknya ramai sahabat kita. Intan ada, Wan ada, Juridah ada. Okey, kita ada Aziz, apa benda Masli. Jadi semua ada. Alhamdulillah, saya nampak hampir 50 lebih rakan kita pada pagi ini sebab hari ini hari Minggu dan memang sangat susah sikit untuk nak masuk line kuliah viral. Tapi alhamdulillah saya rasa Nazar dah buat untuk bagi link kepada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah selepas ini barangkali mereka akan melihatnya. Juwita kata, insya-Allah Ustazah cuba untuk menjadi yang terbaik pada suami. Amin, amin, amin. Insya-Allah semua kita untuk menjadi yang terbaik, muslimin muslimat semua. Okey, saya rasa setakat itu dulu muslimin muslimat semua. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran muslimin muslimat bersama saya pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan esok hari Isnin kita bertemu lagi dalam 2 kuliah, 10 pagi dan jam 2:30 petang. InsyaAllah mudah-mudahan muslimin muslimat tak akan bersama saya lagi, muslimin muslimat semua ya. Sesungguhnya kehadiran muslimin muslimat pada saya adalah mahal harganya. Mudah-mudahan Allah memberikan jaran pahala yang terbaik buat kita semua muslimin muslimat ya. Minta maaf salah silap saya dan insya-Allah kita bertemu lagi pada esok hari Isnin pertama jam 10 pagi dan insya-Allah juga pada sebelah petang jam 2:30. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.